Kita cerita pasal bersatu pula tuan-tuan kita cerita pasal bersatu. Kau ni sibuk betul dengan parti orang Lais. Alah. Kau sibuk pergi dengar aku punya live. Kenapa? Kita cerita pasal bersatu. Bersatu telah memecat ahli-ahli sayap bersekutu. Pengerusi sayap bersekutu bersatu, Chong Fat Ful, nama dia Chong Fat Ful, berkata pemecatan beberapa pemimpin penaja telah direstui oleh Presiden Muhyiddin Yassin. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan pergolakan dalam cabang anggota Bukan Bumiputra Bersatu. Ini selepas sekurang-kurangnya 3 pemimpin penaja telah dipecat serta-merta. 3 pemimpin tersebut ialah Naib Ketua Sayap Bersekutu P. Mahaganapati Das, Ketua Penerangannya S. Subrahmanyam, dan Ahli Exco MU Raja. Ini bukan Gana yang mimpi Rasulullah dulu ke? Bukan kan? Dia mimpi jumpa Nabi tu. Bukan Subrahmanyam dan Mahaganapati bukan dalam Exco Sayap Bersatu. Mereka berdua tidak pernah menerima watikah lantikan daripada mana pihak. Watikah lama ditamatkan sebelum watikah baru dikeluarkan. Watikah baru telah ditandatangani oleh Tan Sri Presiden Muhyiddin pada 6 Jun. Ini bermakna pelantikan Exco Sayap Bersekutu telah dibuat dengan pengiktirafan Presiden katanya. Bagaimanapun Chong tidak menjelaskan hubungan pemecatan MU Raja. Untuk rekod, Sayap Bersekutu ditubuhkan pada 2021 yang mewakili Bukan Bumiputra. Pada awalnya, sayap itu diketuai bekas ahli parlimen segambut Edmund Santara Kumar. Ketika itu selama 14 hari diberikan watikah. Chong yang juga naib ketua kemudiannya menggantikan Santara pada Ogos lepas. Ni Chong Johor kan? Chong ni kan? Chong Johor kan? Stephen Chong. Segamat. Stephen Chong kan? Stephen Chong pula. Tebrau. Bukan Stephen Chong, sorry, ini Stephen Chong lain. Yelah yang lompat tu. Menurut Presiden, saya jumpa dia last hari tu. Ada sebelum dia lompat. Ada bukti bahawa Muhyiddin tidak tahu pemecatan itu 10 Jun. Pada 10 Jun, Muhyiddin sendiri membalas teks mesej saya, dia tidak tahu mengenai pemecatan dalam Sayap Bersekutu. Baik, saya nak cerita tuan-tuan. Hari itu saya cakap bahawa bersatu sekarang ini sedang konflik. Bersatu sedang ada perpecahan. Orang kata Iswardi, kau jangan nak membina persepsi Iswardi, kau jangan nak menipu Iswardi, kau jangan nak buat apa orang kata naratif nak memecahkan. Nampak? Tuan-tuan, apakah dia ahli bersekutu di dalam Bersatu? Okey, Bersatu ini adalah parti Bumiputra. Dia bukan pure Melayu. Dia berbanding UMNO. UMNO adalah parti Melayu, United Malay National Organisation. Dia ada Malay kat situ, Melayu. So nampak jelas Melayu. Dia ada ahli bersekutu terdiri daripada bukan Melayu, Bumiputra dianggap sebagai ahli bersekutu. Tetapi yang Melayu eksklusif hanya untuk Melayu, itu UMNO. Nah, Bersatu adalah parti Bumiputra. Walaupun dia kata Bumiputra, sebenarnya parti Melayu juga. Kan? Parti Melayu juga kat situ, cuma dia tak boleh guna nama Melayu sebab UMNO dah pakai. So dia guna nama Bumiputra. Tapi eksklusifnya sebenarnya untuk Melayu. Okey, sebab itu seperti orang seperti Ali Biju. Ali Biju tu sendiri dia masuk dalam Bersatu bukan sebagai bersekutu. Now, bila dia Melayu tak ada masalah, Bumiputra tak ada masalah. Now, tiba-tiba yang bukan Bumiputra, Edmund Santara. Edmund Santara ni daripada Johor yang lompat dari Segamat. Segamat kan? Arun? Segamat kan? Segamat dia lompat daripada PKR. Dia lompat daripada PKR, dia pun mungkin kena 10 juta juga tu. Kan dia lompat daripada PKR, dia masuk. So bila dia masuk Bersatu, dia tak boleh masuk PAS tuan-tuan. Boleh lah dia masuk PAS, tapi dia jadi ahli bersekutu juga. So dulu saya pernah tanya, so kalau Edmund ni masuk mana? Takkan nak masuk gerakan? Kan? Takkan nak masuk PAS? So ujungnya tahun 2021 dia orang buat bersekutu, ahli bersekutu. Nah, ahli bersekutu ni adalah orang bukan Melayu, bukan Bumiputra, boleh menyertai Bersatu. Cuma ahli bersekutu ni kalau tak silap saya dalam perlembagaan parti mereka tidak boleh mengundi. So dia ada sayap ahli bersekutu sendiri, dia ada dia punya komponen sendiri, tetapi untuk pengundian besar dia tidak boleh mengundi. Itu secara umum. Mungkin Bersatu tukar dia punya perlembagaan, saya tak sure, tapi secara umumnya begitu. Namun apa yang berlaku setelah 2021, what happened now, berlaku perpecahan besar di kalangan ahli-ahli bersekutu ni di dalam Bersatu. Berbelit lidah aku nak sebut bersekutu di dalam Bersatu. Kan?
So berlaku perpecahan, pergaduhan di antara mereka sehingga akhirnya memecat berlaku. Ni tuan-tuan, 2021, 2022, 2023, tak sampai 2 tahun ditubuhkan dah gaduh sebegitu rupa. Kenapa? Pengkhianat akan dikhianati. Tu point dia. Kan? Dalam hidup ni tuan-tuan, janganlah khianat kat orang. Terima kasih. Janganlah khianat kat orang. So pengkhianat akan dikhianati. So pengkhianatan itu berlaku. Bila sekarang ini berlaku, di dalam Bersatu sendiri berlaku. In fact, di dalam Bersatu kepimpinan Hamzah dan juga Muhyiddin Yassin sekarang ini orang kata apa panggil cah-keting di antara pimpinan masing-masing. Kita belum cerita Azmin lagi. Setelah dia berjaya singkirkan Zuraidah disingkirkan daripada Bersatu, sekarang ini kumpulan daripada Azmi ini nak naik memanjat ke atas pula. Dan ada ura-ura di kalangan mereka tak puas hati dengan kepimpinan Muhyiddin Yassin yang nampak tidak tegas, yang nampak tidak kukuh, yang nampak tidak boleh bawa parti ke hadapan. Yang nampak sekarang ini asyik siapa yang ke depan tuan-tuan? PAS. Bersatu macam ke belakang. Even di tempat mana Bersatu bertanding pun jentera PAS terpaksa digunakan dan digerakkan. Bersatu tak ada jentera. Dia ada office yang besar, banner yang besar, tapi office kosong. Tak ada jentera di tempat-tempat tersebut. In fact, ni cerita on the ground lah. Azmin sendiri pun dengar kabarnya nak bertanding kat Bukit Antarabangsa pun dah tak berani ni. Sebab apa? Dia dah tengok apa yang berlaku pada Zuraidah. Hilang deposit tuan-tuan bawah Bukit Antarabangsa tu. Hilang deposit di bawah Bukit Antarabangsa. So bila hilang deposit di bawah di bawah Ampang, Dun Ampang, Parlimen Ampang, Parlimen Bukit Antarabangsa, Bukit Antarabangsa ni dia bawah Parlimen Ampang. So kalau Ampang hilang deposit, dapat 4,000 lebih je Zuraidah daripada 100,000 pengundi, 4,000 je. Azmin macam mana? Bayangkan kalau dia hilang deposit dekat Bukit Antarabangsa tu, dia naik presiden tu. Naik presiden, boleh hilang deposit. Malu kawan. Malu dia. So sebab itu dia announce hari tu, dia kata dia tak nak bertanding. Sekarang ini tiba-tiba mungkin akan bertanding pula. Cuma kerusi dia mungkin kena cari kerusi lain. Gombak hari tu ada peluang. Yalah, Gombak hari tu ada peluang, dia ada dana. Kali ini dana dia tu berkurangan. Tadi tengoklah dalam TikTok kan, dia kata apa? Telah mengorbankan 25 ekor lembu di Kelang. Saya tengok dia buat kat Kelang Kelang. Cakap, kenapa dia buat kat Kelang? 25 ekor lembu tu dia bagi ke memang lembu memang dah ada dekat masjid tu? Dia tak cakap pula kan. Tapi tak apalah, dia nak take kredit terpulang pada dia. Mungkinlah lembu dia bawa dekat apa? Dia lah bawa 25 ekor lembu. Doesn't matter lah. Poinnya, kenapa dia berani buat kat Kelang? Kalau betul kat Kelang lah, saya baca tadi macam Kelang. Tak tahulah kalau dia buat dekat, kenapa tak buat dekat tempat yang dia bakal bertanding? So soalan dia, adakah dia akan bertanding di Kelang? Tuan-tuan, dia akan bertanding di Kelang atau tidak? So dia nak lari daripada situ, nak lari daripada tempat dia. So dia nak create tempat baru pula. Tak sempat. Bak kata cerita Piramli, tak sempat, bala dah dekat. Cerita Madu 3 kan, masa tu Piramli lari kan, bini 3 orang kejar. Lepas tu masuk rumah pak motor dia. Tu dia tengok, Pak, tembelang dah pecah pak. Lepas tu pak motor dia lagi naik atas. Bapak nak pergi mana pak? Nak pergi sembahyang apa? Asar dah habis. Sembahyang tolak bala. Tak sempat pak, bala dah dekat. Bala dah dekat tuan-tuan. So akhirnya Azmin ni nak ke mana? Perancangan dia dahulu, perancangan dia nak jadi Perdana Menteri gagal. Perancangan dia nak jatuhkan Anwar Ibrahim dan Kak Wan gagal. Perancangan dia ni untuk kuasai PKR gagal. So bila dia keluar, dia ingatkan dia boleh jadi menteri, dia boleh kuasai Bersatu pula, gagal. Zuraidah dia tinggalkan begitu saja, dan akhirnya Zuraidah sendiri sekarang ini pergi tanpa tuan. Dia macam polong tak bertuan lah. Orang Sarawak kata polong tak bertuan. Umpama gitulah. Kan? Kan? Polong tak bertuan tu. Jadi kalau kami kecil-kecil dulu, ni jenis cerita kami kecil-kecil lah. Kalau nampak polong terbang kan, kami kalau nak bunuh polong tu kena cakap, "Oi, polong tak bertuan." Lepas tu isap jari. Itu orang kampung kata lah. Masa tu kecil-kecil lagi kan. Polong tak bertuan. Itu polong tak bertuan lah. Apa tuan dia sekarang masuk PBM, kena pecat. So sekarang nak akhirnya ke mana? Tuan-tuan, kan? Saya masih ada di sini. Alhamdulillah. Geng-geng tu lah yang dulu nak pergi gantung saya, nak pergi pecat saya.
Alhamdulillah saya masih ada di sini. Alhamdulillah saya masih ada di sini. Apa yang fitnah tuan-tuan? Kita tengok baru-baru ini yang fitnah siapa? Banyaknya yang kalah fitnah orang PAS. Majority adalah orang PAS. Sama ada mereka bayar ataupun mereka minta maaf. Mereka bayar ataupun mereka minta maaf. Soalan saya, adakah dosa fitnah dianggap sebagai dosa besar? Kalau dianggap sebagai dosa besar, Sanusi tak boleh bayar, tak boleh bertanding tu. Sanusi tak boleh bertanding di Dun Kedah. So kalau PAS meletakkan Sanusi bertanding di Dun Kedah, bermakna PAS telah menyanggah fatwa calon dia sendiri. Jadi kita tengok adakah PAS cakap serupa bikin ataupun PAS cakap tak serupa bikin. Tak payah sembang lah pasal dosa besar lah, itulah inilah. Menteri besar kalah saman fitnah tau. Siapa berani kata fitnah itu bukan dosa besar tuan-tuan? Ayat Al-Quran banyak menyebut, hadis banyak menyebut, fatwa ulama banyak menyebut tentang bahaya fitnah ni. Walaupun ada pertikaian fitnah itu lebih teruk daripada membunuh, bukan pertikaian, ada perbahasan sebenarnya. Tetapi kalau kita fikir fitnah ni tuan-tuan, kenapa fitnah tu berbahaya? Sebab fitnah ini bila disampaikan, orang percaya dan orang boleh, bukan setakat reputasi orang yang difitnah tu boleh jatuh, tetapi kepercayaan itu akan merebak kepada orang-orang yang percaya ni. Yang menyebar tu, yang duk forward tu, yang fitnah duk forward tu, apa jadi? Ada orang kata, Iswardi kau pun fitnah. Aku tak pernah kena saman fitnah tau. Aku tak pernah lagi kalah saman fitnah. Yang saman kena saman kalah saman fitnah, majoritinya adalah orang PAS. Majoriti adalah orang PAS. Jadi Kenapa majoriti orang PAS? Jadi ada tak kemungkinan benda ini melibatkan pemikiran matlamat menghalalkan cara? Sebab ada juga, saya terbaca lah somewhere kan. Dulu adalah yang tersebar baru-baru ni kan. Kalau fitnah itu boleh memenangkan kita, maka fitnah lah. Dia kata kalau fitnah itu boleh memenangkan kita, maka fitnah. Ada yang kata, itu dah ditarik balik. Tak. Dia bukan masalah ditarik balik, tapi itulah mentaliti PAS. Kerana apa? Kerana bagi dia, kalau fitnah itu boleh memenangkan, tak apa. Sebab ini adalah jihad. Ini adalah perjuangan Islam. Yang ada pemikiran macam tu tuan-tuan, ni saya nak cerita Syiah je. Sebab itu Syiah dia ada konsep, apa dia panggil konsep tu? Dia menipu tu. Apa dia panggil? Taqiyah. Dia ada konsep taqiyah. Dia boleh menyamar jadi ahli sunnah, dia boleh semayang macam kita, tapi sebenarnya dia taqiyah. Dia berpura-pura. Jadi tak tahulah, kena tanya Tuan Haji Guru Haji Hadi kita lah kan. Sebab dia selalu pergi dekat negara Syiah kan. Betul ke itu cara-cara itu? Kena tanya dia lah. Saya tak mahir sangat tentang Syiah ni. Ada ke Syiah punya konsep macam tu kan? Mungkin boleh tanya pada beliau. Itulah, nanti hujung nanti kita ceritalah. Dia tak berapa sihat, kita doakan semoga diberi kesembuhan. Okey, habis cerita dekat situ.